Tajuk kita masih lagi pada Pusaka Khalifah Wali Agama Islam. Saya nak kenalkan perkataan ni supaya anda, tuan-tuan, puan-puan, adik kakak sekalian yang ada dalam pengajian kita ni, belajar menyebut perkataan tu kan, Pusaka Khalifah Wali Agama Islam. Sepanjang kuliah ni, itulah tajuk kita. Kan? Tajuk ni kalau nak mengaji tempat lain memanglah tak ada. Kan? Sebab masing-masing kaedah. Kalau ada tempat yang belajar tarekat Naqsyabandi, dia akan cerita tentang tarekat Naqsyabandi. Kalau yang mengajar tarekat Ahmad Idris, Ahmadiyah, dia cerita tentang Ahmadiyah. Kalau cerita kaedah tarekat Syatariyah ataupun tarekat Syaziliyah ataupun tarekat Ghazaliyah ataupun tarekat Qadariyah, maka biasalah dia akan menceritakan tentang perjalanan amalan yang mereka buat. Demikian juga yang ini, saya tidak mencerita dari sudut tarekat tetapi dari sudut amalan Pusaka Khalifah Wali Agama Islam yang kita dah bincang ni pada awal tadi. Apa dia yang kita kata, saya rasa dah jelas dah. Okey. So jadi malam ni kita nak sentuh sikit tentang tajuk tentang mukallaf. Pasal mukallaf ni penting. Mukallaf ni kita nak start balik pada bawah. Kenapa mukallaf ni kena terima syahadah? Macam itu. Yang semalam kita dah sebut, semalam kita sebut apa? Hakikat kejadian dan kehidupan manusia. Macam mana Allah Ta'ala sebagai zat, Allah Ta'ala itu zat yang wajib berwujud, yang berdiri pada dia, zatnya segala sifat kamal, sifat jamal, sifat jalannya sahaja. Yang wajib diubudiyahkan. Ni mana itu? Maknanya manusia ni wajib mengubudiyahkan diri serentak, mengabdikan diri serentak rohani jasmani. Dia tak boleh kata jasmani, dia mesti kena ada rohani jasmani. Serta wajib pohon segala pertolongan oleh manusia dan jin, lalu memaksa dirinya melakukan pembersihan lidah, anggota dan hati selain Allah. Mana cerita di sini nak buang syirik tu. Nak buang syirik, nak tahqiq hanya pada Allah Ta'ala. Maknanya nak mengabdikan diri, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata sebagai zat yang wajib berwujud. Tak ada lagi zat yang lain. Kat mana? Kita kena wajib mengesakan, maknanya mensatukan zat Allah, sifat Allah dan juga af'al dia atau perbuatan dia. Jadi ini yang nak kita buat, sama ada pada zat, sifat atau af'al dia, dengan rela hati kita memfardukan atas diri kita. Maknanya kita mewajibkan atas diri kita akan agama Islam dan segala syariatnya. Kat mana? Maka difardukan dan letak kat mana? Maka di situlah kita mengucap balik akan dua kalimat syahadah. Dengan ucapan syahadah itu, maka kita himpunkan semua tu, kita terimalah apa yang difardukan atas kita tu. Hebat nak terima Islam ni. Nak kena himpun semua tu baru dah mengucap kalimat syahadah. Bukan main belasah mengucapnya. Sebab tu kadang-kadang kalau saya nak syahadah, talqin kita buat kuliah dulu. Cerita dulu, kenapa kamu ni nak kena mengucap syahadah? Kenapa kita nak talqin? Dengar ayat talqin ni ustaz, rasa takut juga pasal apa? Talqin ni bukan orang mati. Yelah, memang matilah. Mati hatilah. Hati yang mati itu kena talqin lah, kena hidup. Laqinu ainal mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah ainda mautakum, di sisi hati orang yang hampir mati ingat kepada Allah. Itulah talqinnya. Maknanya tujuan talqin ni nak memperingat balik kamu ni kena sembah Tuhan. Kamu ni dah jauh dah lari, dah tersasar, dah kena balik kepada Allah balik. Maka nak balik kepada Allah kena mengucap dua kalimat syahadah. Kalau mengucap sendiri-sendiri tak jadi apa, sebab kita tak ada hubungan, tak ada connection dengan Rasulullah. Macam rumah kita lah. Macam rumah kita pasang wiring, cantik dah dengan lampu, tak menyala. Dia tak menyala. Macam kita lah, kita buat sendiri, mengucap syahadah sendiri-sendiri. Duduk di rumah. Kalau gitu orang kafir mengucap syahadah jadi Islam lah. Tak. Dia kena ada siapa? Saksi dia. Maka demikian juga rumah tadi yang tak menyala. Ada lampu cantik. Nak menyala macam mana? Semua orang tahu jawapan dia. Panggillah TMB. Panggil TMB. Bayar duit kat TMB. TMB akan pasang kabel daripada main kabel kat luar rumah tu masuk ke dalam rumah. Pasang je kabel, tekan je switch, tu menyala. Macam itulah juga orang yang menerima syahadah tu. Maknanya kalau dia nak mengucap syahadah, dia kena berhubung jiwa rohani dia akan balik kepada Rasulullah. Baru dapat limpahan nubuah kenabian itu melempah atas diri dia, hati dia, rohani jasmani dia, pada lidah dia, anggota dia, hati dia, maka akan menerangi cahaya. Maka hiduplah diri jasad tadi dengan adanya nur, adanya ruh syahadah tu. Ini yang kita nak cerita ni.
Sebab tu Islam ni bukan sangat cantik. Tapi diperkotorkan. Dicerita dan terbalik. Dia jadi mudah. Alah, Islam ni mudah je. Kau dah kata mak bapak kau Islam tu Islam. Memang ya. Tapi boleh faham tak macam ni? Kita nak terima Islam tu, terima beban, terima taklif syarak tu. Nak terima beban dia tu. Bebanan tu. Semalam kita bincang panjang lah tajuk ni. Dia terima beban tu nak kena faham sungguh-sungguh. Bukan boleh main-main. Pasal benda ni benda agama. Nak bawa balik kepada Allah tu besok nanti. So ni perkara yang kita dah semalam saya dah kuliah dah mungkin dah pasal dah jelas dah semalam tu. Sebab taklif syarak tu itulah beban perintah larangan Tuhan tu. Apa dia? Yang duduk di dalam yang Allah tawar kepada bumi, langit, semua tak ada tu. Itulah amanah Allah Taala. Inilah beban kita syarak tu. Iaitulah apa dia? Agama Islam tu. Okey, baik. Sama sikit lagi malam ni. Jadi dikatakan mukallaf itu. Mukallaf tu siapa? Mukallaf tu iaitu orang Islam yang dikenakan kewajipan atau perintah agama dan perintah agar menjauhi larangan Allah kerana telah dewasa. Dia tadi yang kita sebut semalam, perintah tegahan, dua tu. Itu sebagai taklif dah, sebagai taklif syarak tu. Benda jatuh atas kita, beban tu. Beban agama yang kita letak, Allah letak kat atas kepala kita tu. Dua je, satu perintah supaya taat kepada perintah Allah dan Rasul dan menjauhi apa yang Allah dan Rasul larang. Itu perintah dia. Maka bagi orang mukallaf ni, siapa yang mukallaf? Iaitu orang yang telah dewasa, yang berakal, yang ni kita panggil akil baligh. Akil baligh. Serta telah mendengar dan mengetahui adanya seruan agama Islam kepada mereka. Dah datang seruan dah. Ni malam ni seru tak ni? Ni malam ni seru tak? Lebih pada seru lah. Duk cerita ni seru lah ni. Dah cerita pasal agama Islam, kena syahadah balik. Dia dah cerita ni. Bila sampai seruan agama tu dah sampai. Dan mereka ini pula mukallaf ini sempurna panca inderanya. Maknanya sempurna macam mana? Ada mata boleh melihat, ada telinga boleh mendengar. Maka sebab inilah dipanggil mukallaf. Pasal ada panca indera ni dah. Jadi tidak sempurna kalau mukallafnya, tidak sempurna mukallafnya jika seseorang itu bisu dan pekak sekaligus. Maknanya bisu, pekak. Biasanya orang pekak akan bisu. Biasanya pekak dia ada bisu, dia tak boleh nak cakap. Dia tak dengar apa. Tapi sekaligus, kalau bisu saja, dia tak pekak, kena juga. Ataupun pekak saja tak bisu. Adalah dia punya kaedah dia tu. Ataupun buta dan pekak. Buta, pekak. Dia bukan mukallaf. Tapi kalau buta saja, macam orang buta tu duduk berjalan tu kan. Buta saja tu, kena. Ataupun pekak saja. Dia pekak saja, dia pekak. Tapi dia boleh baca, maka dia tu mukallaf. Tu kena faham. Jangan ingat orang tu tak masuk dalam mukallaf. Mukallaf tu itu mukallaf yang kena taat kepada Allah dan Rasul. Saya dulu ada budak yang ikut saya orang buta. Ada juga. Datang belajar, mengurut lah, nak berubat lah. Saya ajar lah. Kata kamu ikut saya dulu. Tu, mukallaf. Jadi, kalau dua-dua tu ada, jadi mereka ni tak mampu nak faham Islam pasal dia tak faham apa benda. Maka mereka ni bukanlah mukallaf. Tak dimasuk kategori mukallaf. Begitu. Jika sebenarnya mereka faham ajaran Islam walau dengan apa sekalipun, dia faham. Cita-cita dia faham. Maka dia akan dikira sebagai orang-orang mukallaf. Maka bagi mak bapak kena ajar anak, walaupun anak tu dipanggil OKU, cacat ni, kena ajar. Wajib mak bapak kena ajar. Pasal dia dah kira mukallaf dah. Baik, orang yang tidak waras atau gila, dia tak tergolong dalam kumpulan mukallaf. Orang tidak waras ni gila lah. Majnun. Bukan gila dunia. Gila dunia tu kena. Ni gila sungguh. Gila duduk pakai seorang berjalan tepi jalan. Gila tak tahu hala. Tak boleh pakai lah. Pukul orang, balun, katok orang. Dia memang gila. Maka tidak tergolong dalam golongan mukallaf. Dan begitu juga kanak-kanak yang belum balik, yang belum sampai akhir balik, maka kanak-kanak ni juga bukan seorang mukallaf. Sehinggalah dia mencapai akil balik. Maka ketika itu barulah dikatakan anak ini seorang yang akil balik. Demikian juga seorang yang tinggal jauh dalam hutan ataupun tempat pulau terpencil sampai orang tak sampai, manusia yang tak nak akses tempat dia, maka mereka ni juga tidak tergolong sebagai mukallaf walaupun dia sudah akil balik. Ini secara tafsiran secara ringkas nak bagi anda sekalian faham malam-malam macam ni kita nak belajar juga. Nak tahu juga mukallaf. Apa benda mukallaf ni?
Kita ni mukallaf lah. Mukallaf maknanya yang tadi itulah, yang telah dewasa, yang telah akil balik itu, maka dia telah mukallaf. Dan kena ingat, kena sampai seruan agama Islam ada. Sebab itulah Rasul Allah utuskan Adam sampai ke Nabi Muhammad tu, semua tu tugas mereka menyampaikan tabligh, kan, menyampaikan dakwah tu, kan, supaya orang tu, agama tu sampai. Soal orang tu nak masuk Islam tak masuk Islam, it doesn't matter. Itu is a secondary, it's not a primary. Primary adalah utama dia menyeru manusia sampai ada. Besok kalau Allah tanya, kamu dah seru belum? Dah cerita belum? Kat simpulan aku dah, tapi dia tak, hidayah dia tak ada lagi. Itu bukan kerja kita. Kita buat kerja kita. Allah kata, mu buat kerjamu, aku buat kerja aku. Kerja kita menyampaikan. Kita nak deliver message dakwah tu. Jadi maknanya, siapa pendakwah? Semua orang pendakwah. Siapa yang dah mengucap syahadah, dia automatik jadi pendakwah. Dia kena sampaikan mesej ni kepada setiap orang. Itulah kerja dia. Okey, baik.